Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan, adakah Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN mungkin bekerjasama dalam PRN Melaka? Ya, sebelum saya teruskan berita ni, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan dan puan, kita tengok berita yang menarik ini oleh Syapuddin Hussein. Kerjasama BN-PN mungkin mustahil atau perangkap buat Ismail Sabri. Wow, jom kita tengok. Di sebelah PAS telah membuat ketetapan untuk menggunakan lambang PN dalam PRN Melaka yang sekaligus bermaksud parti itu tidak akan menggunakan logonya sendiri dan secara tidak langsung menolak untuk bekerjasama dengan UMNO. Namun, masih ada pihak yang mengharapkan akan wujud kerjasama antara BN dengan PN. UMNO sebelum ini berhasrat ingin meneruskan kerjasama dengan PAS serta berharap parti itu akan menggunakan logonya sendiri dalam PRN Melaka. Tetapi, dengan PAS akan menggunakan lambang PN, sudah tentulah ia bermaksud parti itu akan bekerjasama dengan Bersatu. Dalam hal ini, sementara UMNO kekal menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu, PAS pula makin merapatkan keintimannya dengan Bersatu. Soalnya, dalam kemeluk ini, khususnya setelah PAS Muktamad akan menggunakan lambang PN, bolehkah BN bekerjasama dengan PN? Yang pertama, harus difahami bahawa BN ialah gabungan yang dianggotai parti-parti politik yang diterajui oleh UMNO. Pengerusi BN ialah juga Presiden UMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Sama seperti BN, PN juga adalah gabungan parti-parti politik yang diterajui oleh Bersatu. Dan pengerusi PN ialah Presiden Bersatu iaitu Mahyadin Mat Yassin iaitu Muhyiddin. Bermakna untuk memastikan kerjasama terbentuk antara BN dan PN pertama sekali, kedua-dua peneraju gabungan itu mestilah ada keinginan untuk bersama dan sedia untuk bertolak ansur. Adakah Zahid Hamidi dan Mahyadin masing-masing mempunyai keinginan untuk bekerjasama? Kalau Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan Mahyadin Presiden Bersatu setiap masa lebih cenderung untuk membawa kedua-dua parti itu berbalah dan berpisah, bolehkah mereka sebagai pengerusi BN dan pengerusi PN untuk saling berdamai dan bekerjasama? Tidakkah hasrat menginginkan kerjasama antara BN dan PN itu bermakna seperti mengharapkan permusuhan antara UMNO dengan Bersatu boleh didamaikan? Memang betul ada yang ingin melihat BN dan PN saling bekerjasama, tetapi mereka itu antaranya hanyalah daripada PAS dan kelompok kluster kabinet dalam UMNO seperti Syahidan Kasim misalnya. Sebaliknya, pemimpin utama dan tegak UMNO kekal dengan hasrat menolak dan mahu melihat Bersatu mati begitu saja. Bolehkah suara mereka yang mahu melihat BN dan PN bekerjasama itu mempengaruhi Presiden UMNO dan Presiden Bersatu? Lebih daripada itu, di ketiga kedudukan pengerusi BN dan pengerusi PN amat penting dan diperlukan untuk membuat keputusan berhubung kemungkinan kerjasama antara kedua-dua gabungan itu. Pengerusi PN yang juga Presiden UMNO kini sedang berada di Jerman kerana menjalani pembedahan tulang belakangnya. Jadi, bagaimana rundingan hendak dijalankan? Meskipun dalam kes ini ada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang diberi mandat oleh Majlis Tertinggi untuk mengetuai rundingan dengan parti-parti dalam kerajaan bagi mengelakkan pertemuan sesama sendiri dalam pilihan raya negeri Melaka, hakikatnya kedudukan beliau dalam parti amat terhad. Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang bukan pengerusi BN dan bukan juga Presiden UMNO. Dengan itu, walau sebagai Perdana Menteri, kuasa beliau dalam BN dan UMNO tidak dapat mengatasi kedudukan serta kuasa Zahid Hamidi. Bolehkah Ismail Sabri berjaya dalam misi rundingannya atau beliau sebenarnya sedang diperangkap oleh Zahid Hamidi dengan diberikan tugas yang tidak mungkin berjaya dilakukannya dengan sempurna? Seterusnya, adakah dengan kegagalan misi rundingan itu, lebih-lebih lagi jika Barisan Nasional BN kecundang dalam PRN Melaka nanti, semuanya akan memungkinkan Ismail Sabri bukan lagi calon Perdana Menteri pilihan UMNO dan BN dalam pilihan raya umum 15 akan datang?
Artikel ini disiarkan oleh Syabrin Hussein. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda, tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada Wako Channel akan datang. Untuk ini, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Jumpa lagi.